Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Kita sambung sikit lagi tentang bid'ah di sudut adat yang tertinggal ataupun berbaki daripada perbahasan semalam. Wa minha dukhulul haidi wal junubi ilal masjidi. Sebahagian daripada bid'ah yang menjadi adat kebiasaan yang dimuatkan di dalam kitab kita ini, iaitu bid'ahul munkarah, masuknya orang-orang haid dan junub ke dalam masjid. Dimasukkan juga di dalam perbahasan ini, masuknya orang-orang haid dan junub dalam masjid. Walau li huduril majlisil ilm, walaupun hadirnya di dalam majlis ilmu. Walaupun di dalam bab ini, masalah ini ataupun isu ini saya dah bahas, dah bincang, dah huraikan banyak kali sebenarnya. Tentang kedudukan orang haid, orang junub di dalam masjid ini adalah merupakan suatu masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Tapi oleh kerana dimuatkan isu ini ataupun bab ini di dalam kitab kita, kita baca juga. Dan kita akan ulang perbahasannya sekali lagi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjihu hazihil buyuta 'anil masjid, palingkan rumah ini daripada masjid. Maknanya pada zaman dulu, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang buat rumah pintunya menghala ke masjid. Maknanya bila nak ke masjid lalu terus. Jadi orang haid pun datang daripada rumah terus masuk ke dalam masjid. Nabi kata palingkan, elakkan, jauhkan. Fa inni la uhilul masjid li haidin wala junubin. Maka sesungguhnya aku tidak menghalalkan akan masjid bagi orang yang haid dan juga junub. Ini di antara dalil-dalil, di antara dalil yang didalilkan, yang dipegang, yang menjadi hujah sebahagian daripada ulama dan sebahagian daripada mazhab yang mengatakan bahawa orang yang junub, haid, nifas tidak boleh duduk di dalam masjid. Adapun dia lalu berjalan, dia masuk ke satu pintu, dia keluar kepada pintu yang lain. Masuk satu arah, keluar kepada arah yang lain. Itu abiri. Abiri, maka boleh. Illa abiri sabilin, maka itu diharuskan. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, sebelum kita nak bahas hadis ini, ada juga ayat Al-Quran yang menjadi hujah kepada sebahagian ulama dan mazhab yang kata orang yang berhadas besar tidak boleh duduk menetap di dalam masjid. Iaitu ayat 42 surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kamu menghampiri sembahyang, wa antum sukara, hal keadaannya kamu di dalam keadaan mabuk. Kita tahu pengharaman arak ini berlaku 3 kali. Peringkat permulaannya boleh minum arak. Peringkat yang kedua, dekat-dekat nak sembahyang jangan minum. Lepas sembahyang boleh minum arak. Peringkat yang ketiga, diharamkan secara mutlak oleh Allah Ta'ala tentang pengharaman arak. Mula-mula
Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa arak dan judi ini lebih besar daripada manfaat. Ketika ayat ini turun, maka dibolehkan lagi minum. Sebab telah menjadi sebatian bagi orang-orang Arab pada ketika itu minum arak, main judi. Kalau diharamkan masuk Islam, hari itu masuk Islam, hari itu diharamkan arak dan judi, mereka kemungkinan mereka akan berpatah balik. Jadi murtad balik, masuk kepada agama lama balik. Jadi Allah Ta'ala mengharamkan arak dan judi ini secara berperingkat. Yang kedua, ayat yang kita bacakan tadi, jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan mabuk. Maknanya dekat-dekat nak sembahyang jangan minum. Selepas sembahyang boleh minum. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehinggalah kamu mengetahui apa yang kamu kata. Maknanya setelah sedar baru boleh sembahyang. Kalau dalam keadaan mabuk jangan sembahyang. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan juga tidaklah orang yang berjunub. Orang yang berjunub juga tidak boleh sembahyang. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, melainkan mereka melalui jalan, lalu sahaja, jangan duduk dalam masjid. Ayat ini dia bukan merupakan satu ayat yang sharih, yang jelas mengatakan orang haid, nifas, junub tak boleh duduk dalam masjid. Bukan sharih, dia tidak sharih. Ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil adalah merupakan suatu ihtimal sahaja. Ihtimal maknanya suatu ramalan. Kalau kita belajar usul fiqh dipanggil ihtimal, suatu andaian daripada ulama, sebahagian ulama. Sebab dia kata di sini, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang. Maknanya dalam ayat ini kata orang yang mabuk, haid dan juga junub tak boleh sembahyang. Sembahyang je tak boleh. Duduk tempat sembahyang dalam masjid boleh. Nampak asal ayat macam tu. Dia kata la taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang. Sembahyang je tak boleh, duduk dalam masjid boleh. Itu sebahagian daripada pandangan ulama. Tetapi sebahagian yang lain memahami ayat ini, di antaranya ulama-ulama Syafi'i, la taqrabus salata, jangan kamu menghampiri sembahyang, dia ada suatu perkataan mahzuf. La taqrabu mawadhi'as salati, jangan kamu menghampiri tempat sembahyang. Mawadhi'a, sebab orang Arab ni dalam Quran banyak perkataan-perkataan mahzuf. Was'alul qaryata, tanyalah kampung. Kampung mana boleh bercakap. Perkataan yang mahzuf di situ, was'alu ahlal qaryati, tanyalah penduduk qaryah. Banyak dalam Quran, dalam hadis ada perkataan yang mahzuf yang dibuang kalau kita belajar dalam bahasa Arabnya untuk meringkaskan kalam. Jadi golongan pertama kata boleh duduk dalam masjid. Ayat ini tak boleh jadi dalil. Sebab Allah Ta'ala kata la taqrabus salata, jangan kamu sembahyang. Sembahyang je tak boleh, duduk tempat sembahyang boleh. Tetapi golongan yang kedua kata tak boleh kerana ada perkataan mahzuf di situ. Okey, di sini ada dua pandangan ulama berdasarkan kepada ayat ini. Bila ayat tidak sharih, maka boleh berlaku perbezaan pendapat. Kalau sharih ni maknanya terang. Contohnya kita kata apa dia? Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah babi dan juga sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maknanya tujuan penyembelihan bukan untuk menyembahkan penyembelihan itu kepada Allah, tetapi kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi ayat ini, hukum kepada ayat ini dipanggil sharih. Sharih maknanya terang. Terang, babi tak boleh makan, bangkai, darah dan sesuatu yang sembelih bukan kerana Allah. Ada ayat yang sharih. Quran memang dia adalah merupakan ayat itu kadang-kadang hukum dia qat'i, kadang-kadang hukum dia zanni. Tadi kita kata sharih, yang kedua kita sebut qat'i. Empat hukum tadi qat'i, sepakat, kata putus. Qat'i ni kata putus. Tak ada di kalangan ulama yang kata empat perkara ni halal dimakan, tak ada. Semuanya kata haram. Adapun selain hukum qat'i dalam Quran ni dia tak banyak. Yang banyaknya berkaitan dengan hukum zanni. Jadi ayat ini termasuk di dalam hukum zanni. Sebab apa? Sebab ulama tak sepakat. Yang ni kata orang yang haid, nifas, junub, satu pandangan kata tak boleh duduk dalam masjid. Pandangan lain kata boleh. Menunjukkan ayat itu hukum dia tidak qat'i. Maknanya tidak, maknanya sepakat para ulama. Hukum dia adalah zanni.
Okey, kalau kita ayat itu dijadikan sebagai dalil dan hujah. Kalau kita tengok hadis pula, hadis-hadis yang melarang, hadis-hadis yang dipegang oleh sebahagian ulama melarang, menegah dan juga mengharamkan orang yang berjunub dan haid berada dalam masjid ini, di antaranya hadis yang kita bacakan tadi kan. Inni la uhilul masjida li haidin wala junubin. Okey, nanti kita bahas tentang status hadis itu. Wal hadithu sahihun. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili kata hadis ini sahih. Bagi dia sahih. Kama jaa fi Nailil Autar, sebagaimana yang disebut di dalam Nailil Autar yang ditulis oleh Allamah Syaukani. Warawa Ibnu Majah an Ummi Salamata, dan juga meriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ummi Salamah. Ini hadis yang lain. Qalat, Ummu Salamah kata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarhata hadzal masjid. Rasulullah masuk ke dalam bangunan masjid ini, fanada bi a'la sautih, lalu Rasulullah memanggil, menyeru dengan suara yang kuat, innal masjidah. Ini hadis yang kedua pula yang dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan orang yang berhadas besar haram duduk dalam masjid. Innal masjidah la yuhillu li haidin wala junubin. Sesungguhnya masjid ini tidak menghalalkan bagi orang yang haid dan juga junub. Kalau haid maknanya darah haid, kalau junub ni maknanya hadas besar umumlah. Sama ada kerana haid ke, kerana nifas ke, ataupun kerana keluar air mani. Qala Syaukani wal hadithani yadullani ala adamil hilil lubsi fil masjid lil junubi wal haidi. Allamah Syaukani kata dua hadis tadi menunjukkan ketiadaan halal menetap di dalam masjid bagi orang yang junub dan juga bagi orang yang haid. Dua hadis tadi menjadi dalil dan hujah mengatakan orang yang junub dan haid diharamkan duduk di dalam masjid. Wa huwa madhhabul akthar. Ini pendapat kebanyakan mazhab. Kebanyakan mazhab, maka haram duduk dalam masjid bagi orang yang junub dan juga haid. Wastadallu bihadzal hadithi. Mereka berdalilkan dengan ini hadis juga, binahyi Aisyah an tatufa bil bait. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang Aisyah tawaf di Baitullahil Haram. Hadis ni pun panjang perbahasannya. Bila Aisyah radhiyallahu anha tak sempat melakukan ibadah haji, sampai dekat dia nak tawaf itu dia datang haid. Dia datang haid, kedatangan darah haid. Lalu Nabi kata, if'ali kama yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait. Buatlah semua urusan haji boleh, kecuali kamu tawaf di Baitullah. Kerana syarat tawaf mesti berada di dalam keadaan taharah, mesti dalam keadaan suci. Berdasarkan kepada hadis ini, jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi kata nak tawaf mesti berada di dalam keadaan suci. Maknanya orang yang haid tidak suci, kecuali pendapat Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lain kata boleh tawaf di dalam keadaan berhadas ataupun tidak suci. Tapi sedikit pandangan ulama. Kebanyakan ulama kata tak boleh, haram. Bahkan tidak sah tawaf melainkan dalam keadaan taharah. Okey. Jadi dia kata dan Dr. Wahbah Zuhaili sebut lagi, setelah dia mengemukakan pandangan ulama berdasarkan kepada hadis tadi diharamkan orang yang berjunub dan haid berada dalam masjid, lalu dia sambung lagi, dia kata wa qala Dauduz Zahiri wal Muzanni wa ghairuhum innahu yajuzu mutlaqan. Dan telah berkata Daud Zahiri dan Imam Muzanni. Imam Muzanni ulama besar dalam mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i, dan juga selain daripada mereka harus secara mutlak. Daud Zahiri, Imam Muzanni, dan juga selain daripada mereka, mereka kata duduk dalam masjid bagi orang yang haid, nifas, junub harus secara mutlak.
Jadi pandangan yang kedua ini, adakah tak jumpa ayat Quran yang kita bacakan tadi? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Mereka pun jumpa ayat tu, tapi mereka faham bahawa sembahyang je tak boleh. Duduk tempat sembahyang adalah masjid boleh. Adapun hadis yang kita dibacakan tadi bagi mereka tidak sahih. Bagi mereka tidak sahih. Jadi ulama yang kata sahih dia beramal dengan hadis tu. Ulama yang kata tak sahih dia tak beramal, lalu dia kata haruslah orang yang haid dan berjunub berada dalam masjid. Wa abtala ibn Hazm hadzal hadis. Ibnu Hazm pula membatalkan hadis ini. Dia kata hadis ini tidak sahih. Dia kata hadis ini tak sahih. Ibnu Hazm kata hadis ini tak sahih, sebab tu dia tak beramal. Bukan dia tak jumpa hadis ni, dia jumpa tapi dia kata tidak sahih. Dalam kajian dia kata tidak sahih. Wa ujibu bi anna al-haditha imma hasanun aw sahihun. Dr. Wahbah Zuhaili kata aku jawab. Aku nilai tentang hadis ni. Sesungguhnya hadis ni sama ada dia hasan ataupun sahih. Dia bukan dhaif. Ibnu Hazm kata dhaif. Tapi bila aku cek tengok, dia kata sama ada hadis ini hasan ataupun sahih, bukan dhaif. Wa jazm ibn Hazm bil butlan dia kata mujazafah. Dan Ibnu Hazm yang membatalkan hadis ini adalah merupakan satu andaian. Dr. Wahbah Zuhaili kata, Ibnu Hazm kata hadis ini tidak sahih. Kenyataan Ibnu Hazm itu sebenarnya satu andaian dia je. Siapa kata? Dr. Wahbah Zuhaili. Wa kathiran ma yaqa'u fi misliha. Banyaklah perkara-perkara yang diandaikan oleh Ibnu Hazm. Kata dia, Ibnu Hazm ni banyaklah dia buat andaian hadis ni tak sahih, padahalnya sahih. Banyak hadis, banyak bab, banyak perkara yang didhaifkan oleh Ibnu Hazm, sebenarnya hadis itu sahih, kata Dr. Wahbah Zuhaili. Tetapi kalau kita buat kajian secara adil, di dalam apa-apa isu, termasuklah di dalam menentukan status hadis ini, sebenarnya bukan kenyataan pandangan Ibnu Hazm sahaja yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Termasuklah dimuatkan juga di dalam kitab Al-Majmu' yang dikarang oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi pun menakalkan beberapa pandangan ulama yang mengatakan hadis itu tidak sahih. Kita tengok jilid yang kedua, Majmu' Nawawi jilid yang kedua, cetakan Darul Fikri. Beirut Darul Fikri kadang-kadang cetakan berbeza, muka surat berbeza lah, tapi boleh cek di dalam bab isu orang yang haid dan juga orang yang berjunub berada di dalam masjid, dalam Majmu' Imam Nawawi, muka surat 182. Setelah dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' ini hadis yang kita bacakan tadi, di antaranya apa? Wajjihu hadhil buyut 'anil masjidi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Satu hadis. Itu hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Lalu Imam Nawawi kata qala Baihaqi laisa huwa biqawi. Hadis ini tidak kuat. Maknanya bukan Ibnu Hazm seorang. Yang kata tak kuat itu bukan Ibnu Hazm seorang, ramai lagi. Qala al-Bukhari an jisratin ajaibu. Dia kata salah seorang yang meriwayatkan hadis ini adalah Jasrah. Dia ada perkara-perkara yang pelik, ajaib. Maknanya ini lafaz jarah kepada seseorang perawi. Jarah ni apa dia? Lafaz kritik. Tak okey, tak boleh pakai. Ini disebut oleh Imam Bukhari. Qala Khattabi dha'afa jama'atum hadzal hadis. Khattabi pula kata telah mendhaifkan oleh satu jemaah tentang hadis ini. Wa qalu, salah satu lagi perawinya Aflat. Wa qalu, mereka mengatakan Aflat majhulun. Aflat adalah seorang yang majhul, yang tidak diketahui. Jadi tengok Jadi bukan Ibnu Hazm sahaja, beberapa ulama yang lain termasuk Imam Bukhari sendiri mengatakan hadis ini dhaif. Sebab itu boleh berlaku perbezaan.
Kalau kita tengok pula di dalam fiqh taharah oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Orang baca Qardawi, sebenarnya Qaradawi bacaan yang betulnya. Qaradawi. Dia sebut di dalam kitab dia, dalam fiqh taharah, di bawah tajuk hal tadkhulul haidul masjidah, adakah orang yang haid boleh masuk di dalam masjid? Ikhtalafa al-fuqaha'u fi jawazi dukhulil haidil masjidah li ghairi salah. Telah berselisih pendapat oleh fuqaha, ulama-ulama fiqh, tentang keharusan masuk orang yang haid ke dalam masjid selain daripada sembahyang. Maknanya masuk dalam masjid berbeza pendapat. Sembahyang sepakat ulama kata haid nifas orang yang junub tak boleh sembahyang. Itu sepakat. Orang haid nifas junub tak boleh sembahyang, itu sepakat ulama. Tetapi tentang masuk dalam masjid dan duduk dalam masjid, itu berbeza pendapat ulama. Fa aktsaruhum yamna'unaha min dukhulil masjid. Kebanyakan mereka menegah wanita haid masuk ke dalam masjid. Kama yamna'ul junuba illa abiri sabilin. Sebagaimana mereka menegah orang yang berjunub. Haid pun mereka tegah, orang yang berjunub pun mereka tegah masuk dalam masjid. Wa katsiran mimma sa'alatni ikhwatun muslimatun yuridna syuhuda ba'dil muhadarati wad durusi fil masajid. Kebanyakannya wanita-wanita tanya aku, dia kata, Dr. Yusuf Qaradawi kata, mereka nak menghadiri majlis-majlis ilmu dalam masjid. Sebelum kita nak sambung apa yang dibentangkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, sebahagian ulama kata masuk saja pun tak boleh. Itu yang sebahagian daripada pendapat ulama. Pendapat yang kedua kata masuk boleh tetapi keluar. Dia masuk satu penjuru, dia keluar satu penjuru yang lain. Tang masuk pun khilaf ulama. Ada yang kata masuk pun tak boleh. Ada yang kata masuk boleh tetapi dia jangan ulang alik. Dia masuk satu pintu, satu penjuru, dia keluar pintu lain, maka dibenarkan. Dia lalu illa abi sabilin. Lalu saja boleh. Okey, dia kata fakuntu aftihim bil man'i. Bila orang perempuan muslimat tanya aku, mereka nak menghadiri majlis ilmu dalam masjid, aku bagi fatwa kepada mereka dengan tegahan. Dr. Yusuf Qaradawi kata aku larang. Aku bagi fatwa, aku bagi pandangan kepada mereka bahawa dilarang wanita haid masuk dalam masjid. Amalan biqauli jumhuril fuqaha'i, kerana beramal dengan pandangan kebanyakan ulama fiqh. Kerana berpegang kepada amalan pendapat kebanyakan ulama fiqh kata tak boleh orang perempuan haid masuk dalam masjid. Walamma hafiztuhu min qadimin min hadithin. Kerana aku hafal hak lama-lama tentang hadis. Hak dia ngaji dulu-dulu, dia kata. Hak lama-lama dia ngaji dulu tentang hadis. Wala uhillul masjida li haidin wala junubin. Hadis yang kita bacakan tadi. Nabi kata aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Fadayyaqtu alaihim. Lalu aku menyempitkan mereka. Aku menyukarkan mereka. Aku menyulitkan mereka. Aku bagi pandangan kata tak boleh. Maknanya pandangan aku ini menyusahkan mereka. Fi amrin fihi sa'atan, fi amrin fihi sa'atun. Suatu perkara yang ada keluasan. Tengok. Sebab tu saya sangat-sangat terkesan dengan fatwa, pandangan, tulisan, buku, kajian yang dibuat oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia ni banyak membaca. Alim 4 mazhab. Jadi selepas saya belajar hadis, belajar Quran ni, saya tengok pula fatwa-fatwa dia. Banyak benda-benda yang menjadi kemudahan, kelonggaran kepada orang Islam. Jadi mana-mana ustaz ke, tok-tok guru yang tak baca pandangan-pandangan dia, dan juga Dr. Wahbah Zuhaili tu yang jadi ketat tu. Sikit-sikit haram, tak boleh. Jadi ketat. Mereka pegang satu aliran mazhab sahaja. Pandangan mazhab-mazhab lain mereka tak baca ke, tak mengaji ke, ataupun tak tahu. Daripada tak tu, tak mengaji ke, tak baca ke, tak tahu ke, itulah bagi pandangan yang keras dalam masyarakat. Masih dalam masyarakat kita duk berkelahi, berbalah masalah-masalah yang terlalu forok di dalam bab agama. Sebab tak ada maklumat. Yang memeningkan masyarakat adalah orang alim, ustaz-ustaz. Mereka mengikat masyarakat dengan suatu ikatan pegangan yang keras. Jadi tak nampaklah kehebatan agama Islam.
Tetapi bila cerita dengan orang, Islam mudah, Islam senang, Islam cantik, Islam indah. Tapi bila mengajar, Islam tu jadi susah. Asal datangnya agama Islam ini daf'ul harash, menolak sesuatu benda yang payah. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Datangnya Nabi Muhammad membawa satu urusan agama yang senang, yang mudah, membatalkan perkara-perkara yang payah yang ada kepada syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Ini maknanya asas agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Taala berkehendaki perkara yang mudah bagi kamu, dan Allah Taala tak nak kamu jadi susah. Ad-dinu yusrun. Nabi kita agama itu mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahkan, jangan persulitkan. Cuma timbul persoalan, orang kata nak mudah-mudahkan agama. Bukan memudah-mudahkan agama. Memang hakikat agama Islam itu sendiri adalah agama yang mudah. Okey, sebelum kita nak sambung, kalau kita keluar daripada satu pandangan ulama, bukan kita tak pakai ulama, kita masuk pandangan ulama yang lain. Masih lagi di dalam pandangan-pandangan ulama. Kalau kita keluar daripada satu mazhab, sebenarnya kita masuk kepada mazhab yang lain. Masih tak keluar daripada pandangan-pandangan mazhab. Jadi jangan ada orang buat andaian, tuduhan, dia kata ni tak pegang pendapat ulama. Tak, kita pegang pendapat ulama. Banyak pendapat ulama yang kita baca, yang kita kaji. Ini tak nak pegang mazhab. Tak. Mana orang tak ada pegang mazhab? Semua orang bermazhab. Semua orang bermazhab. Mana orang tak ada mazhab? Sebab kita ni bukan mujtahid yang boleh ijtihad sendiri. Bila kita baca Quran, baca hadis, kita nak kena rojak pandangan-pandangan ulama-ulama mazhab, ulama-ulama fiqh, ulama-ulama hadis. Jadi kalau keluar daripada satu pandangan ulama, maka tak lari, masih pegang lagi pandangan ulama lain. Keluar daripada satu mazhab, tak lari mazhab lagi, kita keluar masuk pada pendapat mazhab lain. Yang kita tengok dalam penilaian kita, yang ni paling rajih ataupun paling memudahkan kita. Sebab asas kepada agama Islam ni dia mudah. Rugi tuan-tuan mengaji banyak-banyak, jadi persulitkan agama Islam, jadi susah nak beramal, jadi rugi. Jadi kita baca, kita tengok Ustaz Qardawi ni, bila dia buat kajian, penelitian, dia ni sebagaimana yang saya sebutkan tadi, alim 4 mazhab, dan di luar daripada 4 mazhab pun dia alim. Kita tengok, bila orang alim yang macam ni, dia tidak fanatik, tidak ta'asub kepada satu-satu pandangan ulama ataupun satu-satu mazhab. Jadi terbuka. Dia kata, aku mengeluarkan fatwa, pendapat-pendapat lama aku itu kerana pendapat kebanyakan ulama tu kata tak boleh orang yang haid dan junub masuk dalam masjid. Aku telah menyempitkan mereka di dalam suatu urusan yang ada keluasan. Di sana ada keluasan, tetapi dengan fatwa aku, dengan pandangan aku jadi sempit. Hatta nazartu ila an-nusus as-sahihah as-thubut. Sehingga aku perhati, bukan ra'ai tu, dia kata nazar tu. Bukan aku tengok, aku perhati. Bila aku perhati betul-betul dalil-dalil yang sahih, yang sabit, yang sarih, as-sarihati ad-dalati, yang sarih, yang jelas dan menunjukkan, dan yang jelas, yang memberi petunjuk, falhamdulillah, maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Qad wajadtu fi hadhihi an-nususi tausi'atan wa taisiran 'alal muslimin. Bila aku perhati, tengok, dia kata aku dapati nas-nas yang aku jumpa menjadi suatu keluasan dan keringanan untuk orang Islam. Itu yang dia bagi fatwa yang kedua, bahawa boleh orang perempuan haid, nifas, junub ni duduk dalam masjid. Dia jumpa dalil-dalil yang lain pula. Dalil-dalil yang longgar. Lalu dia ambil lah pendapat Ibn Hazm yang kita baca sikit tadi. Qala Ibn Hazm fil Muhalla. Ibn Hazm dalam Muhalla. Wa jaizu lil haidi wan nufasa'i an yadkhula al masjida kadzalika al junub. Harus orang haid, nifas masuk dalam masjid, dan begitu juga orang yang junub. Di annahu lam ya'ti nahyun an syai'in min dzalik, kerana tidak ada larangan berkaitan dengan perkara tersebut. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'mina la yanjus. Ibnu Hazm ambil dalil hadis ni pula, sesungguhnya orang beriman tidak najis. Bila tidak najis boleh masuk dalam masjid lah, walaupun dalam keadaan dia junub.
Lalu Ibnu Hazm ambil dalil banyak lagi tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca banyak. Bukan tengok satu pandangan, dua pandangan, tiga pandangan, kita tengok banyak pandangan, baru kita buat kesimpulan. Ibnu Hazm kemukakan dalil-dalil yang lain lagi. Tapi kalau kita mengaji Sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, dalam Sahih Bukhari dibahas masalah ini. Yang menjadi masalah ketat ni orang tak mengaji hadis. Khususnya kalau orang mengaji hadis, memang dia faham. Lebih-lebih lagi kalau orang mengaji Bukhari. Dalam Bukhari itu cerita dalil banyak. Ini di antara hadis-hadis dan juga hujah-hujah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Wa qad kana ahlu suffati yabituna fi bihadratin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Suffah lebih kurang bilangan mereka ada yang kata 80 orang, termasuklah Abu Hurairah. Wa huwa jama'atun katsirah. Mereka itu satu kumpulan yang ramai. Wala syakka anna fihim man yahtalim. Tidak syak lagi sebahagian mereka pemuda-pemuda yang boleh bermimpi keluar air mani. Maknanya bila mimpi keluar air mani, duduk dalam masjid. Bukan kata duduk aja, tidur dalam masjid. Ini hujah Ibnu Hazm dan juga Imam Bukhari yang kata orang yang junub boleh duduk dalam masjid. Tengok, kemas tak? Kuat tak dalil tu? Famanuhu qattu an dhalik. Maka mereka tidak ditegah tidur dalam masjid. Duduk di dalam masjid. Okey. Ini di antara hujah Ibnu Hazm kan? Innal mu'mina la yanjus. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Yang kedua, ahlu suffah tidur dalam masjid. Dia tidak syak daripada kalangan mereka boleh berlaku mimpi. Mimpi maknanya keluar air mani. Biasalah orang muda ni yang belum berkahwin, dia akan di dalam sebulan tu dia akan mimpi beberapa kali. Mimpi jima' sehingga keluar air mani. Tetapi Rasulullah tidak melarang. Kama istadalla Ibnu Hazm bima rawahu al-Bukhari min hadits Aisyah ummul mukminin. Begitu juga telah berhujah mengemukakan dalil oleh Ibnu Hazm hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna walidat as-sauda kanat li hayyin min al-arab. Seorang perempuan hitam daripada suatu kabilah daripada kalangan orang Arab, fa'ataquha, mereka memerdekakan perempuan ini. Cerita dia panjang tuan-tuan. Orang perempuan ini dituduh mengambil selendang merah yang dimiliki oleh seorang kanak-kanak perempuan dalam kabilah mereka. Cerita ni agak sedih sebab mereka menanggalkan nak cari selendang itu, menanggalkan seluruh pakaian wanita tersebut, cari selendang tu tak jumpa. Tiba-tiba mereka jumpa selendang itu di tengah padang pasir yang diambil oleh burung gagak, burung helang. Diambil oleh burung helang. Sebab burung helang ni ingat daging, kerana selendang itu warna merah, dia ambil, dia campak tempat jauh. Lepas tu panjang ceritanya, lalu mereka membebaskan dia, mereka memerdekakan dia. Lalu selepas peristiwa itu dia dimerdekakan, dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslamat, lalu dia masuk Islam. Tengok ada hikmahnya. Bila dia diuji, diaibkan, lalu dia masuk Islam. Fa kana laha khiba'un fil masjid wa hafshun. Lalu orang bina kemah dan rumah yang kecil. Kemah lah, tempat yang kecil di dalam masjid. Orang menyediakan tempat tinggal di dalam masjid. Buat kemah di dalam masjid untuk dia tidur, dia berehat di situ. Wa qala Ibnu Muhammadin wa qala Abu Muhammad ibn Hazm fa hadhihi imra'atun sakinatun fil masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk tidur dalam masjid, menetap dalam masjid. Wal ma'hud minan nisa'il al-haid, menjadi adat kebiasaan wanita setiap bulan dia didatangi haid. Haid ni maknanya hadas besar. Rasulullah tak larang, cuma jangan bagi cicir dia punya najis haid itu dalam masjid. Rasulullah tak larang. Fama mana'aha alaihi salamu min dhalik. Rasulullah tak larang dia berada di dalam masjid. Wala naha anhu. Rasulullah tidak melarang. Tidak menegah dan tidak melarang. Wa kullu ma lam yanhahu anhu alaihi salamu famubahun. Lalu Ibnu Hazm berdalil kan, sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara itu menjadi harus. Okey. Ala kulli hal,
orang yang berjunub, haid, nifas dan juga dan orang berjunub, haid dan nifas, tentang hukum berada di dalam masjid adalah merupakan suatu masalah yang masih diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Ada yang kata haram, pendapat yang kedua kata boleh. Pendapat yang ketiga kata boleh dengan syarat berwuduk. Itu di dalam mazhab Hambali. Jadi tuan-tuan, anda semua boleh pilih salah satu daripada tiga pandangan ini. Saya tidak nak menekankan mesti kena pilih yang ni. Tak. Terpulang kepada anda semua. Ketiga-tiga pandangan ini ada dalilnya daripada Quran, hadis Nabi dan juga asar sahabah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.